Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana Puan Ika sudi meluangkan masa untuk temu bual kita pada pagi ini. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Aliana binti Basiran daripada IPGK, Kampus Perempuan Melayu Melaka. Ingin menemu bual Puan Ika berkenaan profesional keguruan. Okey, sebelum saya menanyakan soalan, saya ingin Puan Ika memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit pengalaman mengajar di sekolah. Okey, Okey. Terima kasih Cikgu Yana. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Sebagaimana yang Cikgu Yana beritahu tadi, saya dikenali dengan Cikgu Ika, lagi mesra dengan anak murid istimewa lah. Okey, nama penuh saya ialah Puan Kamilah binti Muhammad. Dipanggil mesra oleh anak-anak istimewa dengan panggilan Cikgu Ika. Kita memang suka short name ni agar kita lebih rapat lah dengan anak istimewa. Okey, berkhidmat di SK Bandar Penawar, sekolah berprestasi tinggi, daerah Kota Tinggi Johor. Pengalaman mengajar program pendidikan khas integrasi ini adalah selama 23 tahun lah. Ini adalah merupakan sekolah yang ke-6 saya mengajar. Pengalaman selama 10 tahun program pendidikan khas. Alhamdulillah lah, sepanjang tempoh 23 tahun saya mengajar pendidikan khas ini, pelbagai anugerah saya perolehi bersama berkhidmat dengan anak istimewa, mendapat anugerah yang saya kira kadang macam mimpi lah, umpama mimpi dalam mimpi. Tapi bila kita mengajar dengan ikhlas, hati insan sekeliling tersuntik. Jadi Alhamdulillah antara anugerah yang saya dapat sepanjang 23 tahun ini ialah anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali. Anugerah guru pendidikan khas daerah Kemaman sebanyak 2 kali. Anugerah khas guru besar pun dalam daerah Kemaman juga sebanyak 2 kali. Dan anugerah khas yang berhormat daerah Kemaman Terengganu sebanyak 2 kali. Dan kenapa banyaknya Kemaman di Johor ini? Saya telah berkhidmat di negeri Terengganu selama 19 tahun. Itulah Cikgu Yana berkenaan dengan saya lah. Okay, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian pengalaman Puan Ika tadi. Okey, tanpa buang masa, saya teruskan dengan soalan pertama. Okey, untuk soalan pertama ni, boleh tak Puan Ika beri sedikit pandangan apakah dia ciri-ciri kompetensi diri sebagai guru pendidikan khas yang profesional? Okey, terima kasih atas soalan Cikgu Yana tadi. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, kompetensi ini ialah kebolehan atau pengetahuan dan juga kemahiran untuk melakukan sesuatu dengan cekap dan jayanya. Okey, ujian dijalankan untuk mengetahui keupayaan pemikiran MBPK. Apakah makna MBPK? MBPK ialah murid berkeperluan pendidikan khas. Okey, kompetensi guru merupakan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan akan sentiasa berkembang dari masa ke semasa sesuai dengan peredaran zaman dan juga iklim persekitaran. Peranan guru pendidikan khas sebagai nadi dalam memperkukuhkan bidang pendidikan MBPK. Okey, kompetensi guru pendidikan khas ialah yang pertama, mempunyai kecekapan yang tinggi dari segi pengetahuan, kemahiran, bergaul dengan ibu bapa ataupun penjaga, warga sekolah, terutama pentadbir, guru-guru dan juga pekerja dalamannya, serta anak murid perdana dan juga prasekolah dan juga badan-badan NGO. Kerana apa saya katakan kita perlu bergaul mesra dengan diorang sebab
apabila kita melakukan aktiviti, kita sangat memerlukan sokongan yang padu daripada golongan yang melibatkan program pendidikan khas. Kerana apa? Kerana kos dan juga peruntukan. Okey, yang kedua, jika guru ada kompetisi ini, ianya akan dapat meningkatkan kemenjadian murid MBPK secara langsung ataupun tidak langsung semasa proses PDPC di dalam kelas maupun di luar bilik darjah. Okey, seterusnya, guru pendidikan khas akan menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran secara dan amat berkesan jika proses ini berjalan secara dua hala, guru murid, murid dan guru. Ini akan dapat PDPC akan dapat berjalan secara lebih berkesan dan mudah difahami oleh murid MBPK. Sebagaimana yang kita ketahui, murid MBPK mempunyai kepelbagaian dari segi kategori autismnya, kategori autisnya, masalah pembelajaran dan sebagainya. Baik, yang keempat, guru mengetahui dan dapat mengesan kebolehupayaan MBPK dengan cara memperdanakan insan istimewa ini dalam setiap program yang dianjurkan atau diadakan oleh pihak sekolah. Rasa segan dan malu kita jauhkan dan kita rapatkan mana-mana yang perlu. Contohnya, semasa perhimpunan mingguan, kalau Johor hari Ahad, jadi kita selalulah maksudnya bersama-sama dengan murid istimewa, dengan murid perdana. Perdana tu perdana yang macam mana? Murid tahap 1 dan tahap 2 serta murid prasekolah. Okey? Selain daripada perhimpunan mingguan Ahad, perhimpunan setiap hari, program bacaan Yasin, majlis anugerah kurikulum, majlis graduasi, apresiasi dan jamuan akhir tahun yang diadakan, yang dianjurkan oleh tahun 6 serta majlis khatam Al-Quran yang dianjurkan oleh panitia agama. Ini adalah contoh-contoh yang adalah, maksudnya banyak lagi contoh lain yang boleh kita ketahuilah. Okey, yang seterusnya, memastikan kelas anak-anak istimewa ini berada dalam keadaan cantik, kemas, kondusif dan sistematik. Macam sekolah saya, Cikgu Yana, kami adakan program dengan ibu bapa sekolah dan juga NGO, program infak, tabung infak untuk mencari dana membeli aircon. Jadi alhamdulillah setakat ini kelas kami ada 3 dan 2 kelas telah berjaya dapat 2 aircon hasil daripada sumbangan ibu bapa, guru-guru dan juga NGO lah. Okey, alhamdulillah lah. Maksudnya di SK Bandar Penawan 2 semua golongan sangat mesra, sangat memberi sangat prihatin dengan murid berkeperluan khas. Alhamdulillah. Okey. Saya rasa itu saja Cikgu Yana berkenaan dengan soalan yang pertama tadi. Okey, penerangan yang sangat jelas daripada Puan Ika. Okey, untuk soalan yang kedua pula. Okey, pada pandangan Puan, apakah kepentingan kompetensi kemahiran pedagogi pada abad ke-21 pendidikan khas ke arah meningkatkan kebertanggungjawaban terhadap profesion keguruan? Okey, silakan Puan. Okey, tinggi juga soalan tu sebenarnya untuk murid berkeperluan khas, tetapi sebagaimana yang kita ketahui maklum bahawa murid pendidikan khas pun perlu ada di sisi program-program sebegini. Baik. Okey, untuk menjawab soalan Cikgu Yana tadi, okey, pada pandangan saya, okey. Pendidikan khas merujuk kepada pendidikan kanak-kanak luar biasa, fizikal, sosial dan emosi yang tidak mencapai tahap pertumbuhan untuk belajar seperti kanak-kanak normal yang
lain. Okey. Terdapat 5 kompetensi minimum bagi menilai seorang guru. 5 komponen tersebut merangkumi kurikulum, pedagogi, penilaian, sumbangan kepada sekolah dan juga sumbangan profesion. Okey. Sekejap. Okey. Kalau kita tengok tadi berkenaan dengan aspek pedagogi, pedagogi ni adalah merupakan cara yang paling berkesan bagi mencapai objektif dalam pembelajaran. Kesediaan guru seperti adanya ABM, dalam kelas ada TV, alat bahan bantu. ABM ialah sebagaimana yang kita tahu, ABM ialah jadi anak-anak murid yang istimewa ni bila ada bahan bantu mengajar mereka akan seronok. Okey, bukan murid istimewa sahaja sebenarnya seronok. Murid perdana pun akan seronok bila kesediaan guru sebelum masuk ke kelas itu adalah optimum. Maksudnya guru masuk tanpa ada apa-apa memang tidak seronok belajar. Bila kita ada bahan bantu mengajar, murid-murid akan seronok belajar. Bahan bantu mengajar ni tak semestinya kita bawa. Sebenarnya dalam kelas pun ada bahan maujud. Contohnya berkenaan dengan bahan, ada subjek yang merangkumi contoh sebut peralatan yang ada di dalam kelas. Okey, bahan maujud telah sedia ada dalam kelas. Contohnya apa? Contohnya apa Cikgu Yana? Bahan maujud dalam kelas yang kita tak perlu bawa ABM. Contohnya apa? Contohnya apa ni? Bahan bantu mengajar apa yang dah ada. Bahan ada dalam kelas, Bahan bantu mengajar kesediaan dah dalam ada. kelas tu. Contohnya papan putih. Mungkin? Betul. Betul. Betul, papan putih, kerusi, meja, marker. Itu pun dah bahan bantu mengajar. Bahan maujud kan? Bahan maujud. Ya, betul. Tak semestinya kita letak dalam beg dan kita bawa, tak semestinya. Sebenarnya bila kita guna yang sedia ada dalam kelas, itu lebih berkesan untuk murid kita. Murid kita siapa? Mestilah murid istimewa. Jadi bila contohnya kita cakap, okey Alif, tolong ambil penyapu. Dia tak perlu pergi ambil dekat mana-mana bilik sebab dalam kelas biasanya dah ada satu penyapu. Betul tak Cikgu Yana? Okey, itu pun dah ada. Okey, kita boleh letakkan murid kita ni nilai istimewa dia tu, sikap murni dia. Sebab kita pun kena isi sebenarnya. Nilai murni ni pun kita kena isi dalam APDM kita. Okey, sebenarnya benda tu sentiasa ada lah dalam aktiviti harian kita. Okey, baik. Selain daripada alat bantu mengajar, PAK 21 perlukan TV, alat media TV. Sebabnya apa-apa perkara kita akan cakap dengan murid, kita akan tonton YouTube. Contohnya muzik. Okey, contohnya muzik Upin Ipin nyanyi apa? Contoh macam tu. Nanti bila dia tekan muzik TV ada dalam kelas, itu untuk yang mampulah ada. Macam sekolah saya, alhamdulillah setiap kelas sebab dia sekolah berprestasi tinggi. Jadi dalam kelas tu memang adalah TV. Alhamdulillah. Mungkin ada. Jadi bila MBPK yang boleh kita bawa ke mana-mana, contohnya bilik muzik ke apa, itu pun dah boleh membangkitkan kegairahan mereka untuk belajar dengan lebih seronok. Okay. Alhamdulillah macam sekolah saya, setiap kelas, 3 kelas ada TV dan kami memang boleh buka lah TV. Ini pun untuk PAK 21 boleh kita adakan sesi didik hibur. Didik hibur salah satu dia contohnya kita buat aktiviti kerusi berancang satu lagu rakyat ke apa ke, nanti dia orang tahu macam mana turn dia orang boleh duduk ke apa kan. Kalau yang lain contohnya simulasi, adakan simulasi yang macam mana. Contoh pendidikan Islam, masuk tandas doanya apa, keluar tandas doanya apa. Jadi teruskan masa PDPC tu terus susun murid beratur, kaki kanan keluar, kaki kiri masuk kelas. Itu pun dah ada simulasi.
bila murid tu duduk satu tempat tu tak payah. So, guru pendidikan khas yang faham dengan konsep, yang tahu dengan keupayaan murid masing-masing, perlu ada sikap kreatif dan kritis lah dalam apa jua PDPC yang dijalankan. Okey. Baik, yang kedua ialah kurikulum. Kurikulum kita kalau MBPK KSSRPK 2017 lah ya. Guru PK merujuk Sekolah Rendah Pendidikan Khas 2017 dan kurikulum pendidikan khas boleh diubah sesuai mengikut potensi MBPK lah. Contohnya subjek pengurusan diri, kemahiran manipulatif dan asas 3M boleh dilakukan dalam aktiviti lapangan, lawatan sambil belajar, program Hari Keluarga Pendidikan Khas serta majlis graduasi, apresiasi dan jamuan akhir tahun. Okey, kalau kita tak libatkan guru murid, kita akan libatkan pentadbir, kita akan libatkan murid perdana. Bila libatkan murid perdana, boleh kan Cikgu Ana? PJ? Kan? Pendidikan jasmani. Kan? Pendidikan jasmani. Jadi tak adalah murid istimewa ni adalah istimewa dengan sikap, dengan apa kebolehupayaannya yang terhad. Jadi bila kita luangkan masa, kita bagi kebebasan sedikit dengan anak-anak ini, bergaul dengan anak-anak perdana akan seronok benda tu. Tak adalah satu hari pergi sekolah, duduk dalam kelas sahaja, nanti dah bunyi loceng balik itu aja tak. Nanti dia akan seronok. Oh, nanti dapat kawan baru ya cikgu. Gini. Kan? Okey, baiklah. Yang ketiga, penilaian. Guru menilai mengikut aspek perancangan, penilaian dan pelaporan. Contoh pendidikan khas RPI, rancangan pengajaran pendidikan individu, pengajaran individu. Okey, ini pun kita akan berbincang, sentiasa adakan perjumpaan dengan ibu bapa dan akan berbincang dengan ibu bapa ni berkenaan dengan ke tahap boleh contohnya masuk Mac, April, Mei, Jun. Nanti kita panggil ibu bapa macam mana tahap kemajuan anaknya macam gitu. Okey, dan yang terkini PBD. PBD kita adakan 2 kali setahun lah. Kita akan sentiasa berbincang, pentadbir akan sentiasa berbincang dengan kami lah, dengan guru istimewa dan pentadbir akan bagi tahu kita, bagi tahu kepada penyelaras PBD bahawa kita pun akan sebagaimana murid program perdana. Jadi ibu bapa kita akan adakan perjumpaan dan kita akan sentiasa berbincang dengan kemajuan anak masing-masing. Okey, dan seterusnya profesionalisme. Profesionalisme, guru dapat mengaplikasikan pelbagai cara dan kaedah pembelajaran semasa PDPC dalam dan luar bilik darjah. Contoh kecemerlangan peribadi murid, komunikasi dan kecemerlangan dalam pengurusan pentadbiran. Sebab itu guru pendidikan khas juga perlu ada toleransi, kena sentiasa bersikap baik dan kena ada hubungan yang baik dengan pentadbir sekolah, dengan warga sekolah, dengan ibu bapa, dengan penjaga, dengan badan NGO. Sebagaimana yang saya sebutkan pada awal tadi. Sebab mereka adalah penyokong utama dalam setiap aktiviti yang telah diadakan. PIBG juga sangat-sangat kita perlukan semasa proses untuk melakukan apa-apa program. Dan untuk pengetahuan semua, macam sekolah saya, program pendidikan khas integrasi SK Bandar Penawar 2, kami juga wujudkan majlis permuafakatan ibu bapa dan guru, dan kami akan adakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk tahu apa yang perlu dilaksanakan
oleh ibu bapa dan ibu bapa tahu tentang perkembangan anak-anaknya. Dan juga kami wujudkan jugalah WhatsApp apa sarana ibu bapa agar kita lebih berinteraksi. Bila berinteraksi dengan WhatsApp, kadang-kadang kita tak begitu tak begitu berkesan. So kita akan adakanlah perjumpaan secara bersemuka. Okey, untuk yang kelima ialah bahasa. Guru dan faham situasi setiap orang murid berkeperluan khas, terutama semasa PDPC dalam kelas. Okey, untuk pengetahuan semua, MBPK ni ada yang tahap yang sangat aktif, yang tidak boleh dikawal, yang tidak akan dapat difahami pun apa masalah mereka. Dan itu kita akan cuba pelbagai kaedah. Yang pertengahan, insya-Allah dia akan follow kita sebagai guru, akan berada dalam kelas dengan elok, dan yang paling best sekali yang berumur kami ada 7 hingga 12 tahun. Okey, bagi murid yang bagus, MBPK yang bagus akan berada dalam kelas dengan elok, dan kami akan ajar mereka sebagaimana murid perdana rasai pengalaman belajar. Okey, Cikgu Yana faham macam mana? Bila dia orang diam, dia orang patuh dengan arahan guru, tidak perlukan pembantu, nanti kita adakan puji-pujian. Kita puji mereka. Bagus, kamu semua bagus. Macam anak murid perdana. Okey, siapa cakap kamu tak bagus? Kamu bagus. Bila kamu bagus, kamu duduk macam ni, cikgu bagi arahan, kamu faham, kamu tak bising, kamu boleh jaga adik-adik yang lain. Kita puji. Pujian itu sangat penting. Orang dewasa pun bila dipuji pun akan terangkat, apatah lagi murid pendidikan khas. Selain pujian, kita boleh bagi apa, Cikgu Hana? Bagi hadiah. Kecil pun adalah amat berharga untuk meningkatkan motivasi. Okey. Selain daripada bahasa ini, dengan bahasa ini, ianya akan menjadikan PDPC lebih berkesan. Dengan cikgu berkomunikasi macam mana? Mestilah secara dua hala. Tak adalah guru bercakap, murid dengar aja. Kita sentiasa cungkil bakat semula jadi yang ada pada diri murid kita. Sebab tu dekat sekolah SK Bandar Penawar 2, kami adalah sekolah yang berteraskan kepada kebat. Bila kebat ni, murid lebih utama dalam menyoal. Guru sentiasa memberi peluang dan juga ruang untuk mencungkil bakat dalaman guru. Jadi bila kita ada komunikasi dua hala, bahasa yang digunakan baik dan sangat jelas, insya-Allah PDPC yang berlangsung pada hari ini akan diingati oleh murid dan dibawa balik ke rumah, akan bercerita dengan ibu bapa, dan parents akan tanya dalam WhatsApp, betul ke cikgu anak gini, kita kata betul. So besoknya dia orang datang balik. Sebab apa, Cikgu Ana? Sebab seronok belajar. Kan? Sebab seronok belajar. Bila seronok, tak besok pun malam ni dah tidur tu belum siam ni ibu. Belum. Tidur dulu. Terutama kami kalau ada apa-apa program, sangat seronok anak-anak ni. Sebab tu tadi saya Cikgu Yana bahawa kami adakan infak juga berkenaan dengan aircon, sebab anak murid kami ada sebahagiannya sangat aktif. Bila terlalu aktif, kami bincang dengan PPD, kami bincang dengan pentadbir, boleh tak kami letak aircon? Sebab bila ada aircon, mungkin sedikit atau banyaknya rasa lonjakan itu dapat semua dapat relax, kami cool. Kalau ada apa-apa program pun kami cool dalam aircon. So macam alhamdulillah, maksudnya infak itu sangat berjaya. Okey, itu saja Cikgu Yana. Dan Cikgu Yana nak tanya kesimpulan ke macam mana? Ke saya nak bagi tahu terus kesimpulannya?
Boleh juga kalau Puan nak teruskan dengan kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Okey. Okey, baik, kesimpulan daripada soalan Cikgu Yana tadi. Okey, untuk guru pendidikan khas menjadi seorang guru pendidikan khas yang profesional dan bertanggungjawab terhadap profesion keguruan. Okey, untuk pendapat saya lah. Mungkin pendapat orang lain lain sebab kita ada pendapat kita sendiri, dan pendapat saya seorang guru pendidikan khas itu perlu ikhlas. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan sentiasa menimba ilmu untuk memastikan murid berkeperluan pendidikan khas ini sentiasa berminat dengan apa jua program pembelajaran yang diadakan oleh guru pendidikan khas. Kesabaran yang tinggi perlu dalam setiap diri orang guru pendidikan khas semasa menghadapi ragam murid pendidikan khas. Sebab murid pendidikan khas ni terlalu banyak ragam. Kadang kelas tu ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang autis. Semua itu bila tidak cukup guru, bila terlalu ramai murid, kepandaian, kebijaksanaan, kreatif guru dan juga pembantu pengurusan murid sangatlah diperlukan. Okey, untuk menenangkan, untuk menyeronokkan sesi PDPC berkenaan. Okey, jadi sebagaimana yang diketahui, kesabaran perlu dalam setiap orang guru, dan kami juga ada pembantu pengurusan murid yang juga lebih dikenali dengan PPM semasa PDPC ini dijalankan. Jadi kepelbagaian kerenah ini harus ditangani dengan berhemah dan bijaksana supaya dapat membentuk tingkah laku pelajar MBPK, iaitu murid berkeperluan khas yang positif serta dapat mengaplikasikan segala aktiviti yang kita ajar di luar, di rumah, semasa bersama keluarga, ibu bapa, adik-adik dan juga masyarakat sekeliling. Okey, sesi itu saja Cikgu Yana. Ada apa-apa lagi? Okey, terima kasih Puan Ika atas perkongsian ilmu yang sangat menarik, jelas dan padat. Okey, sekali lagi terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu dan meluangkan masa pada pagi ini. Dah tengah hari dah sekarang kita. Okey, insya-Allah semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Okey, terima kasih juga Cikgu Yana. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjaya dan sukses dalam bidang ini. Okey, lagi. Assalamualaikum. Salam.